Assalamualaikum, nama saya Siti Aini Yasmin binti Ismail. Saya dan rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Amza Aiman bin Omar dan Nur Zaitul Akmal binti Abdul Rahim akan membentangkan penerapan sekularisme dalam filem animasi kanak-kanak Stand By Me by Doraemon. Apa itu ideologi sekularisme? Perkataan Latin seculum yang bermaksud masa, tempat atau sekarang dan zaman ini adalah tempat asal perkataan sekularisme. Sekular atau Almania ialah istilah Arab untuknya yang berasal daripada perkataan Inggeris iaitu knowledge. Menurut orang lain, ungkapan meninggikan martabat ilmu mempunyai maksud yang sama dan menjadikan ilmu sebagai perkara penting bagi manusia dan menyeru kepada kefahaman sejak wahyu pertama. Justru ia tidak bercanggah dengan Islam. Dalam erti kata lain, sekularisme boleh memberikan kebebasan kepada rakyat sesebuah negara untuk dikecualikan daripada undang-undang dan ajaran agama serta kebebasan daripada kerajaan berasaskan agama, kecuali dalam hal agama. Seterusnya, bagi mereka yang mempunyai perspektif sekular ini, membayangkan bahawa kehidupan wujud secara eksklusif di dunia ini. Kehidupan akhirat dan apa yang berlaku di dunia ini tidak berkaitan. Hanya di dunia sama ada ia mencabar atau mudah, di akhirat kelak dia tidak akan dipersoalkan lagi kerana kehidupan hanya terdapat di dunia sahaja. Dosa dan pahala tidak relevan dalam pemahaman ini. Di mana dah bermulanya sejarah kemunculan sekularisme. Pelibatan gereja dan aktivitinya menutup halangan kepada siasatan dan penemuan saintifik yang membawa kepada pemahaman ini. Kepercayaan ini juga muncul akibat pendeta melakukan upacara keagamaan yang bertentangan dengan perkara yang ada dalam munasabah. Kemudian, berlaku pemberontakan Eropah terhadap agama yang teratur dan gereja yang dipimpin oleh Martin Luther dan Spinoza. Perancis adalah negara pertama yang bangkit pada sistem politik yang terpisah daripada agama pada tahun 1789 Masihi. Selain itu, dengan kepercayaan Nietzsche bahawa Tuhan sudah mati dan manusia bebas dalam melakukan apa-apa sahaja telah berkembang. Pada awal abad ke-20, ilmu ini mula menembusi dunia Islam, malahan pemimpin Turki yang dipimpin oleh Kemal Atatürk adalah negara Islam pertama yang melaksanakan doktrin ini. Berikutan itu, konsep ini merebakkan negara-negara Islam lain seperti Mesir yang diperintah oleh Perancis dan Indonesia dan Malaysia yang masing-masing dibawa oleh Belanda dan Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, Islam menolak sekularisme di mana kesan penjajah terhadap sekularisme membawa kepada kemunculan fahaman agama di kalangan umat Islam. Islam telah mengutuk sekularisme kerana ia jelas tidak berasaskan prinsip agama. Ini boleh ditunjukkan dengan memahami orang yang mengaitkan agama dengan orang yang mendakwa bahawa ia adalah sia-sia, tidak betul, gelisah, tidak bermatlamat dan tidak mempunyai cinta sejati. Kehidupan manusia dan urusan agama telah dipisahkan oleh sekularisme. Walau bagaimanapun, ia mengakui agama mempunyai sedikit pengaruh dalam politik antarabangsa dan hanya mempunyai tempat di rumah ibadat dan upacara keagamaan. Oleh itu, Islam sama sekali menolak prinsip sekularisme. Amalan fahaman ini hanya akan mengakibatkan umat Islam sibuk mengejar kebenaran dan melupakan agama. Bahkan, Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Imran tentang buruknya akibat mengikuti golongan kafir. Agama Islam adalah satu sistem cara hidup yang sempurna, menyeluruh dan lengkap, merangkumi aspek-aspek akidah, agama, pemerintahan, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Pengaruh sekularisme yang diperkenalkan oleh Yahudi dan Kristian adalah tanggapan palsu yang sengaja dibangunkan oleh orang kafir untuk menipu umat Islam. Mereka menolak akidah Islam dan kewujudan Allah SWT serta segala urusan agama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk seterusnya, saya akan membentangkan sekularisme dari aspek agama. Sekularisme dari aspek agama ialah ajaran, idea atau pemahaman yang membezakan antara agama dan kehidupan. Malah mereka yang mempercayai sekularisme menganggap manusia yang beragama Islam merupakan sebuah agama ritual, iaitu agama tiada kena-mengena dengan kehidupan manusia dan hanya satu bentuk pengabadian sahaja. Seterusnya, mereka menegaskan agama itu tidak relevan dalam kehidupan seseorang.
Antara kaedah penyebaran fahaman sekulerisme kepada generasi muda masa kini ialah yang pertama melalui pendidikan, yang kedua melalui media massa dan yang ketiga melalui undang-undang. Yang pertama melalui pendidikan. Contohnya, ibu bapa yang menghantar anak-anak ke luar negara untuk melanjutkan pengajian yang lebih tinggi tanpa diwarisi dengan ilmu agama yang mencukupi, menyebabkan generasi muda masa kini mudah terpengaruh dengan negara luar ataupun kita panggil sebagai culture shock. Malahan juga terdapat beberapa institusi pendidikan yang menghapuskan pendidikan Islam atau pelajaran berkaitan Islam atas dasar pendidikan dan menganggap pelajaran Islam haruslah diketahui oleh seseorang secara semula jadi. Akhir sekali ialah generasi muda masa kini diperkenalkan dengan institusi pendidikan asing yang bertentangan dengan Islam. Kaedah penyebaran yang kedua ialah melalui media massa, iaitu melalui program yang tiada unsur ilmiah atau pengajaran yang baik kepada diri sendiri dan merosakkan minda generasi muda masa kini. Malahan juga terdapat filem fantasi dan rancangan hiburan di Malaysia yang lebih mengikut trend negara barat akan menyebabkan fahaman sekulerisme itu tersebarnya dengan luas. Kaedah penyebaran fahaman sekulerisme yang terakhir ialah melalui undang-undang, iaitu di mana golongan sekulerisme ini tidak akan merujuk undang-undang Islam jika mempunyai sebarang masalah. Seterusnya, golongan agama juga dipinggirkan daripada memberi pandangan dan pendapat berkaitan mengenai hal-hal pentadbiran negara. Malah ada sesebuah negara menjauhkan Islam daripada kuasa pemerintahan. Sebelum lebih mendalam mengenai ideologi sekularisme dalam filem animasi kanak-kanak Stand By Me Doraemon, saya mulakan dengan sinopsis. Kisahnya bermula dengan seorang kanak-kanak bernama Nobita yang sentiasa mendapat grade gagal dalam mata pelajarannya kerana kemalasannya dan selalu dibuli oleh dua orang rakannya iaitu Sunyo dan Giant. Cucu moyangnya dari abad ke-22, si Washi, yang mematikannya setiap hari, mengembara ke garis masa Nobita membawa kucing robotiknya, Doraemon. Si Washi mendedahkan bahawa jika Nobita meneruskan kelakuannya, dia akan mempunyai masa depan yang buruk. Dia akan berkahwin dengan adik Giant Jaiko, syarikatnya dibakar dan akan ditinggalkan dengan hutang yang besar. Untuk mengelakkan ini, dia mengarahkan Doraemon untuk membantu Nobita. Dia mengubah suai hidung Doraemon untuk menghalangnya daripada kembali ke masa depan hingga Nobita memperoleh masa depan yang lebih cerah. Kerana berat hati sehingga ancaman itu, Doraemon memperkenalkan gadgetnya untuk membantu Nobita yang banyak membantunya. Walaupun Doraemon memberi amaran kepada Nobita supaya tidak terlalu bergantung kepada gadgetnya, Nobita meminta Doraemon membantunya memikat hati Shizuka yang Doraemon mendedahkan bahawa Nobita akan berkahwin jika masa depannya diperbetulkan. Namun, segala usaha akhirnya membuatkan Shizuka menjadi lebih rapat dengan pelajar Dekisugi. Percubaan Nobita untuk setara dengan Dekisugi dengan belajar lebih gigih adalah sia-sia dan dia memutuskan untuk melepaskan Shizuka untuk membuatnya lebih bahagia. Selepas melihat dirinya yang lebih tua menolak pelawaan Shizuka untuk mendaki gunung, Nobita menyamar sebagai dirinya yang lebih tua untuk membantu Shizuka yang dia fikir telah dipisahkan daripada kumpulannya semasa ribut salji lebat. Usahanya untuk membantu Shizuka lebih menyakiti dirinya sendiri, tetapi ini membuatkan Shizuka berasa bahawa dia perlu menemani Nobita berkata ya sebelum rebah kerana kesejukan yang dijangkiti daripada perbualan awalnya dengan Nobita. Memaksa dirinya untuk mengingati detik itu, kedua-duanya diselamatkan oleh Nobita yang lebih tua yang mengimbas kembali ingatan itu. Nobita mengetahui daripada dirinya yang lebih tua bahawa Shizuka menjawab cadangan Nobita untuk mengawininya. Maknanya, Shizuka memang akan berkahwin dengan Nobita. Selepas mendengar bahawa bapa Shizuka juga telah menerima Nobita sebagai pasangan anak perempuannya, Nobita dan Doraemon kembali ke garis masa sekarang. Memandangkan masa depan Nobita telah diubah menjadi lebih baik, pengatur cara Doraemon mengarahkannya untuk kembali ke masa depan dalam masa 48 jam. Menyedari bahawa Doraemon mempunyai masa yang sukar untuk pergi kerana kebimbangannya terhadap Nobita. Nobita berhadapan dengan bergaduh kejam dengan Giant untuk membuktikan bahawa dia mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa Doraemon. Melihat Nobita enggan berputus asa, Giant kalah. Doraemon dengan sebab membawa Nobita pulang sebelum pergi dengan aman pada keesokan harinya.
Semasa April Fool, Nobita ditipu oleh Giant untuk mempercayai bahawa Doraemon telah kembali. Dalam kemarahan, dia meminum penyelesaian yang diberikan oleh Doraemon kepadanya mengubah semua pembohongan menjadi kebenaran. Dan sebaliknya, selesai hukumannya terhadap Sunyo dan Giant, Nobita pulang ke rumah sambil meratapi bahawa Doraemon tidak akan kembali. Terkejutnya, Doraemon tiba-tiba kembali dan memberitahu bahawa dia telah mendapat kebenaran untuk tinggal bersamanya kerana dengan kesan ramuan itu, ia menjadi kenyataan. Mereka berdua berpelukan dan menangis kegembiraan. Ideologi sekularisme yang dapat dilihat dalam filem ini adalah pertamanya keinginan bercinta dalam usia muda. Dengan adanya Doraemon, robot kucing abad ke-22, Nobita sering mengharapkan pertolongan daripada Doraemon untuk kepentingan dirinya. Nobita amat menyukai Shizuka sehingga meminta alat yang boleh membuatkan Shizuka suka akannya. Penerapan kefahaman ini memperdaya golongan muda, terutamanya kanak-kanak, mempunyai kuasa teknologi dan berharap teknologi dapat membuatkan orang yang kita sukai menyukai kita semula. Dalam ajaran Islam, bercinta sebelum kahwin adalah amat dilarang sama sekali. Kefahaman ini dapat dilihat sekarang amat biasa pada golongan muda masa kini yang terikut-ikut sehingga couple menjadi perkara yang biasa dan perlu dalam kehidupan. Hukum couple dari segi Islam adalah haram kerana ia mendekatkan diri kedua-dua pasangan itu berbuat perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seterusnya, kepercayaan teori mesin masa. Time travel yang ditayangkan dalam filem ini menunjukkan Nobita pada masa sekarang pergi ke masa depan untuk melihat kehidupannya. Adakah beliau berkahwin dengan Shizuka? Adakah beliau akan sering gagal? Nobita melakukan ini untuk memperbaiki kesilapannya supaya masa depannya terjamin seperti yang diinginkan. Dunia perfilman barat amat mengiyakan promosi filem yang bercorak merentasi masa. Mereka cuba mengakademikkan angan-angan dengan mencipta pelbagai teori matematik dan fizik. Maka muncullah formula-formula palsu mencipta mesin masa. Time travel tidak akan tercipta kerana ia membelakangani konsep taubat. Islam menyuruh umatnya sentiasa bertaubat, bukan sahaja kerana dosa, tapi masa tidak akan boleh berpatah balik. Konsep taubat ini wujud kerana semua umat Islam harus meyakini bahawa kita tidak boleh kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua kesilapan lampau. Sesungguhnya teknologi mesin masa ini tidak akan wujud kerana sewajarnya kita bertaubat dan memperbaiki diri kita untuk akhirat. Yang ketiga, penerapan sekularisme dalam filem ini adalah Nobita mengeluh dan meminta Doraemon untuk mengeluarkan alat yang boleh membantu beliau mendapat markah yang lebih baik. Doraemon simpati akannya dan mengeluarkan roti ingatan. Dengan hanya sekadar makan roti itu, seseorang boleh ingat apa yang ditulis pada roti tersebut. Pada hari peperiksaan, Nobita dapat menjawab soalan matematik dengan mudah kerana dia telah memakan roti ingatan yang tertulis semua formula matematik tersebut. Keputusan peperiksaan beliau lebih baik dari sebelumnya. Perkara ini memberi kefahaman kepada kanak-kanak untuk mengharapkan seseorang bagi kepentingan diri sendiri. Kanak-kanak akan lebih cenderung malas berusaha untuk mencapai matlamatnya. Kanak-kanak akan lebih gemar meminta pertolongan daripada ibu dan bapanya. Kesan ideologi sekularisme dalam kehidupan terbagi kepada tiga, iaitu kepada individu, masyarakat dan negara. Saya akan terangkan satu persatu kesan-kesan tersebut. Kesan ideologi sekularisme terhadap individu ialah ia boleh menyebabkan seorang individu tersebut bersungguh-sungguh untuk mengejar kekayaan dunia dan menyebabkan ia jauh dari ilustrasi kerohanian yang diperlukan bagi mengimbangi kehidupan seseorang insan. Kesan seterusnya ialah ideologi sekularisme akan menyebabkan terhapusnya agama dari jiwa manusia yang menjadikan kehidupan seorang individu itu menjadi tidak seimbang. Dengan adanya ideologi sekularisme akan munculnya ideologi humanisme yang akan merosakkan seseorang individu kerana ia akan menyekat batas pemikiran seseorang itu. Dan akhir sekali ialah ideologi sekularisme akan menjadi punca kepada atheism kerana seseorang individu akan berfikiran bahawa tidak ada keperluan untuk bergantung dengan yang lain selain manusia dan sekeliling. Kesan ideologi sekularisme terhadap masyarakat ialah sistem politik masyarakat akan mula dirantai oleh kerana hujah sekularisme yang bercanggah dengan nilai-nilai agama. Kesan yang seterusnya ialah nilai sains pula akan menjadi dasar polisi dalam kehidupan dan nilai keagamaan ditolak ke tepi. Kesan yang seterusnya ialah berlakunya penjajahan mental
dan masyarakat kerana ideologi sekularisme mencorak dan mengubah dasar sesebuah masyarakat. Dan yang terakhir ialah berlakunya krisis intelektual dalam masyarakat berpunca dari pendidikan dunia Islam yang gagal menyatukan agama dan akademik di dalam satu aliran disiplin. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap negara. Kesan ideologi sekularisme terhadap negara ialah merosakkan akidah umat Islam kerana konsep ideologi ini ialah untuk memisahkan unsur agama dari hal-hal duniawi, maka akan kuranglah kerisauan untuk melakukan maksiat. Seterusnya ialah menjadikan berlakunya gejala keruntuhan adab, iaitu kehilangan disiplin akliyah, rohani dan jasadi yang menghilangkan upaya meletakkan sesuatu perkara di tempat wajar sehingga menimbulkan kekeliruan dan kezaliman dalam semua lapangan kehidupan. Mengganggukan hak kebebasan beragama kerana terdapat golongan yang menyokong ideologi ini yang akan cuba untuk menguji batas pemikiran sekularis mereka terhadap golongan yang mengamalkan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir ialah munculnya gerakan penyokong ideologi sekularisme yang radikal. Sebagai contoh, di Sri Lanka terdapat Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE yang sanggup membunuh diri dan membahayakan orang lain demi mencapai matlamat mereka. Pelbagai usaha yang perlu dilakukan oleh masyarakat Muslim dalam menangani fahaman sekulisme bagi generasi muda masa kini. Yang pertama ialah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bersatu padu menentang fahaman sekulisme. Ketiga, pendidikan akhlak dan moral dikaitkan dengan nilai prinsip Islam. Dan yang terakhir ialah peranan para agamawan untuk menentang sekulisme. Yang pertama, sebagai seorang Islam, kita diwajibkan untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan agar kita mengenal antara dosa dan pahala. Kerana generasi muda masa kini lebih mudah untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru pada era globalisasi di masa kini. Generasi muda masa kini dapat mempelajari ilmu agama melalui laman sosial sahaja seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain platform media sosial kerana terdapat pelbagai pendakwah, ustaz, ustazah dan para ulama yang mula aktif di media sosial agar ajaran Islam itu tersebar dengan luas. Jadi, tiada alasan untuk generasi muda masa kini sukar untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang bahayanya sekulisme. Malahan Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang Islam. Penuntut ilmu akan didoa keampunan oleh semua termasuk ikan-ikan di lautan. Malahan juga apabila kita menuntut ilmu, kita dapat membezakan di antara hak dan batil. Yang kedua ialah bersatu padu menentang fahaman sekulisme. Sebagai seorang umat Islam, kita mestilah bersatu padu untuk membantu generasi muda masa kini menentang fahaman sekulisme agar fahaman tersebut tidak dapat tersebar secara meluas di dalam Malaysia. Kerana fahaman tersebut akan memberi impak yang negatif kepada diri sendiri, pendidikan, politik dan negara. Malah pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan haruslah bekerjasama untuk membentang fahaman tersebut terus tersebar di negara kita. Yang ketiga ialah mengamalkan pendidikan akhlak dan moral yang dikaitkan dengan nilai prinsip Islam. Tanpa kaitan ini dalam pendidikan, generasi muda pada masa kini tidak mempunyai kekuatan rohani dan mudah dihanyutkan oleh arus pemodenan yang bercanggah dengan prinsip Islam. Selain itu, mata pelajaran Islam perlulah bertindak balas secara proaktif dan kreatif terhadap fenomena globalisasi. Ini melibatkan juga cara berfikir umat Islam pada masa kini dengan mengambil kira sebarang perubahan dan pemodenan yang hadir tanpa mengenepikan prinsip dan syariat Islam. Akhir sekali, usaha untuk menangani fahaman sekulisme dalam generasi muda masa kini ialah peranan para agamawan untuk menentang sekulisme.
iaitu para cendekiawan Muslim mestilah giat dalam menulis buku-buku yang dapat menyedarkan generasi muda masa kini akan bahayanya sekulerisme itu. Dengan adanya usaha ini, generasi muda akan yakin bahawa Islam merupakan agama yang benar dalam pelbagai agama yang ada di dunia ini. Dan sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan menyusun kurikulum pendidikan yang menggabungkan antara sains dan keimanan dalam generasi muda masa kini. Sekian, terima kasih. Akhirnya, kesimpulan yang mudah difahami adalah sekularisme dan Islam saling bertentangan kerana ia menafikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syumul, lengkap dan sesuai sepanjang masa di sebarang tempat. Di dalam Islam, tiada pemisahan antara dua dunia dan akhirat kerana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia untuk mencari bekalan di akhirat kelak. Dalam dunia pendidikan, terutamanya pendidikan Islam, sekularisme telah menghalang pendidikan Islam dalam mencapai matlamatnya. Amat jelas sekali sistem pendidikan negara dilitupi dengan kefahaman sekularisme. Pendidikan Islam yang terdapat di dalam sistem pendidikan negara sekadar pelengkap mata pelajaran untuk peperiksaan semata-mata. Fungsinya untuk membentuk insan yang berguna terbantut kerana kesan daripada fahaman sekularisme ini.